Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Tamilagro. Okey kan kawan, kena ikut video Cik Ta kan kawan daripada mula hingga akhir sebab dekat sini nanti kan kawan Cik Ta nak kongsi tentang pokok bunga matahari yang Cik Ta tanam hampir 40 pokok, dan juga kan kawan Cik Ta nak berkongsi dengan kawan-kawan Cik Ta ada tanaman blackberry dan banyak lagi kan kawan yang menarik. Jadi kalau kan kawan nak tengok video Cik Ta kan kawan kena follow. Seronok kan kita ada pokok bunga matahari sendiri. Cik Ta memang suka kan kawan pokok bunga matahari ni. Jadi masa sebelum puasa itu hari, Cik Ta dah plan. Cik Ta nak laman raya Cik Ta nanti kan kawan dipenuhi dengan pokok bunga matahari. Kalau kan kawan tengok video Cik Ta sebelum ni, mesti kan kawan tahu Cik Ta ada 3 tempat lah untuk laman. Satu Cik Ta tanam dengan pokok bunga matahari. Satu lagi Cik Ta tanam kobis, dan juga satu lagi Cik Ta tanam dengan edamame. Cuma kan kawan dekat sini Cik Ta nak kongsi lah dengan kawan-kawan Cik Ta memang sangat suka lah dengan pokok bunga matahari ni kan kawan. Sebabnya bagi Cik Ta kan kawan, dia ni senang hidup, yang paling best. Bila kita tanam kan kawan, biji benih tu nanti bila dia dah tua, kita boleh simpan bertahun-tahun, kita boleh guna. Jadi kita akan tanam, jadikan dia biji benih. Lepas tu nanti kita tanam lagi. Seronok kan kawan? Dan yang paling best juga kan kawan, pokok bunga matahari ni, walaupun dia ni pokok bunga yang biasalah kita tengok dekat mana-mana, tapi bagi Cik Ta kan kawan, bila dia duduk je dekat laman kita tu akan jadi berseri. Dan bagi Cik Ta juga kan kawan, budak-budak suka kan kawan tengok pokok bunga matahari ni. Mungkin warna dia lah, sebab warna dia terang. Bukan kanak-kanak je, Cik Ta pun suka kan kawan. Jadi sebab itulah untuk tahun ni Cik Ta nak dekor-dekor Cik Ta punya laman. Nanti masa hari raya bolehlah ambil-ambil gambar dekat sini. Cantik kan kawan? Cuma yang ni Cik Ta tak siap lagi. Nanti mungkin untuk video seterusnya Cik Ta nak kongsilah dengan kawan-kawan. Cik Ta nak pasang lampu, nak pasang lampu raya kan. Lagi mungkin Cik Ta akan dekor-dekor sikit-sikit untuk lengkapkanlah laman raya Cik Ta. Cuma yang dekat sini Cik Ta nak kongsilah dengan kawan-kawan. Cik Ta rasa seronok sebab masa nak raya ni kan kawan, lebih kurang lagi seminggu. Pokok bunga matahari ni dia dah berkembang kan kawan, cantik. Cik Ta buka pintu dan Cik Ta dapat tengok. Sebabnya kan kawan, pokok bunga matahari ni Cik Ta tak tanam dia dekat luar. Cik Ta tanam dia dekat tempat parking kereta. Jadi dia masih dalam kawasan rumah Cik Ta kan kawan. Kawan-kawan, pokok bunga matahari ni nanti lagi cantik. Bila malam nanti Cik Ta nak pasang lampu. Okey, nanti mungkinlah kita akan buat satu video yang Cik Ta akan pasang lampu raya. Nanti Cik Ta akan tunjuk pada kawan-kawan, dia cantik bila kita pasang lampu raya. Gabungan pula dengan bunga matahari kan kawan. Warna bunga matahari kuning. Lampu raya kan warna dia bercampur-campur. Nanti dia akan menghasilkan satu laman yang agak cantik kan kawan. Sebenarnya untuk buat laman ni tak perlukan modal yang besar kan kawan. Sebenarnya kalau kita ada pokok-pokok bunga matahari ke macam Cik Ta memang minat pokok bunga matahari. Jadi kita boleh hias dekat laman kita sendiri. Apa yang seronok kan kawan bila kita suka menanam ni, kita tanam je kan kawan bunga yang kita suka. Nanti macam bila kita sambut hari raya, kita boleh nampak lah bunga tu berkembang. Macam taman Cik Ta ni kan kawan, Cik Ta memang tak tanam dia dekat dengan bunga-bunga yang kekal. Maksudnya dengan macam contoh tanam dia dengan bunga kertas. Sebabnya laman Cik Ta ni tak besar kan kawan. Jadi Cik Ta kena tanam pokok bunga yang berulang-ulang. Nanti barulah dia nampak kelainan. Kalau Cik Ta tanam pokok bunga kertas, sebab pokok bunga kertas tu dia lambat mati kan kawan. Nanti dia akan sama aja. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan ada laman yang besar, kawan boleh je tanam pokok bunga apa-apa. Yang pentingnya dia cantik. Untuk pokok bunga matahari ni kan kawan, dia ada banyak jenis. Ada yang satu pokok satu bunga, ada yang satu pokok dia banyak bunga,
tapi dia rendah. Ada juga yang satu pokok tapi bunga dia besar dan pokok dia tinggi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tanam yang pokok besar dan tinggi tu, untuk menghasilkan bunga dia agak lambat. Tapi kalau kawan-kawan tanam pokok yang jenis rendah-rendah, yang tu cepat. Kalau jenis pokok bunga matahari satu pokok satu bunga, yang tu cepat kawan-kawan dia untuk dia mengeluarkan bunga. Tapi kalau kita tanam yang jenis besar, dia ambil masa sedikit lah. Yang tu pengalaman Cik Ita lah kawan-kawan. Sebab Cik Ita kan suka tanam pokok bunga matahari. Jadi Cik Ita selalu tengok dia punya bila waktu dia nak keluar. Biasanya kalau yang kita tanam yang besar tu, dia ambil masa sedikit. Tapi yang besar tu dia cantik kan kawan. Bunga dia besar dan nanti dia tinggi. Yang tu sebenarnya kalau kawan-kawan tanam yang kecil ke yang besar, dua-dua pun cantik. Yang ni pula untuk laman kedua Cik Ita kan kawan. Laman kedua Cik Ita ni, Cik Ita tanam banyak dengan pokok kobis. Bagi kawan yang selalu tengok video Cik Ita, mesti kawan-kawan tahu dekat rumah Cik Ita mesti tanam pokok kobis kan kawan. Pokok kobis ni Cik Ita suka sebab ni suami Cik Ita panggil dia Rose Giant. Kan dia bentuk dia walaupun dia kobis sebenarnya, tapi bentuk dia tu kawan-kawan macam pokok bunga ros dan warna dia hijau. Cik Ita sukalah tanam sebab suami Cik Ita suka tengok. Dan juga kalau Cik Ita tanam pokok kobis ni kawan-kawan, biasanya pokok kobis ni waktu-waktu nak raya ni banyak permintaan. Jadi kalau kita nak buat dia pendapatan untuk kita dapat duit raya lebih kan kawan, kawan-kawan boleh je tanam pokok kobis. Sebab bagi Cik Ita lah, insya-Allah bila kita tanam pokok kobis ni kawan-kawan, permintaan dia tinggi, ramai yang cari. Mungkin sebab dia cantik kot kawan-kawan kan. Untuk kita dekor-dekor laman kita. Macam Cik Ita kalau bahagian yang kobis ni Cik Ita campur sedikit lah dengan pokok bunga matahari. Sebabnya nanti dia tak adalah warna hijau je kawan-kawan. Bila bunga matahari ni dah keluarkan bunga, jadi dia nampaklah antara pokok kobis dan juga pokok bunga matahari. Kawan-kawan, dekat rumah Cik Ita ni kalau bunga tak banyak sangat lah sebenarnya. Sebab Cik Ita jenis suka tanam. Cik Ita suka tanam bunga kawan-kawan. Tapi sebab kawasan rumah Cik Ita ni terhad, kecil je kawan-kawan. Jadi Cik Ita kena tanam pokok bunga yang agak sesuai. Yang ni Cik Ita tanam dia, bunga ni Cik Ita tak tahu nama dia kawan-kawan. Tapi Cik Ita suka tanam. Sebab dia ni mudah hidup. Dan yang paling best kawan-kawan, bila Cik Ita tanam dia ni kan, Cik Ita suka tanam dalam pasu ataupun dalam polybag. Jadi Cik Ita nak cover bahagian depan tu, Cik Ita suka tanam pokok bunga yang kecil-kecil ni kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang tak ada kawasan yang luas macam Cik Ita, kita masih boleh kawan-kawan menanam. Kita tanam dalam pasu dan juga dalam polybag. Kawan-kawan, rezeki bulan Ramadan kawan-kawan, Cik Ita dapat hadiah daripada kawan Cik Ita. Dia bagi Cik Ita pokok blackberry. Biasanya Cik Ita tengok pokok blackberry ni dekat luar negara je kawan-kawan. Jadi Cik Ita nak cuba tanam. Mudah-mudahan dia berbuah. Yang ni Cik Ita jumpa satu pokok bunga matahari. Mungkin yang ni Cik Ita tanam dia awal. Jadi bunga dia dah luruh. Apa yang best kawan-kawan, dekat sini tengok dia punya biji benih dia banyak kawan-kawan. Dan sedikit tips lah untuk kawan-kawan yang nak tanam pokok bunga matahari. Biasanya kalau kita semai biji benih daripada pokok kita sendiri, dia lagi cepat tumbuh. Jom tengok aktiviti apa yang Cik Ita nak buat. Mungkin Cik Ita nak pergi petik sedikit sayuran dan juga Cik Ita nak petik edamame. Jom kawan-kawan ikut Cik Ita, kita nak pergi petik sedikit kacang edamame. Ataupun ada yang panggil dia kacang kedelai, ada juga yang panggil dia kacang bulu. Kacang edamame ni kawan, Cik Ita tanam dia memang banyak. Cik Ita tanam dia lebih kurang 60 pokok kalau tak silap Cik Ita, ataupun lebih lagi Cik Ita rasa. Sebabnya dalam satu polybag tu ada yang Cik Ita tanam 2 ataupun ada yang Cik Ita tanam 3. Kalau kawan-kawan tengok video sebelum ni pun Cik Ita ada tuai kacang edamame. Cumanya untuk tahun ni kawan-kawan, Cik Ita nak ambil edamame ni, biasanya Cik Ita akan tuai dia serentak. Maksudnya Cik Ita tuai semua. Cumanya tahun ni kawan-kawan, Cik Ita tak nak tuai semua. Bila Cik Ita nak makan baru Cik Ita tuai. Kawan-kawan boleh je tanam kacang edamame dekat rumah kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak ada kawasan yang besar macam Cik Ita,
kawan boleh je tanam dia dalam polybag ataupun dalam pasu. Nanti kan kawan, kacang edamame ni cikgu akan rebus dan cikgu akan makan lah lepas buka puasa sambil-sambil tengok TV. Kita boleh makan. Dan yang paling best juga kan kawan, biasanya daun edamame ni cikgu tak buang. Cikgu akan potong dia kecil-kecil. Lepas tu cikgu jemurkan kawan. Nanti bila dia agak kering sedikit, cikgu akan tabur dia dalam tanah untuk jadikan kompos. Okey kawan, selain cikgu petik edamame, cikgu juga ada petik terung, cikgu ada juga petik kangkung dan cikgu ada juga petik sayuran lain sedikit. Cumanya cikgu tak tunjuk dalam video ni cikgu petik-petik sebab nanti video ni terlalu panjang. Cuma apa yang cikgu nak kongsi dengan kawan-kawan, jom kita menanam kawan-kawan. Tak ada kawasan yang maksudnya kawasan kita terhad pun kita masih boleh menanam. Jom kawan kita menanam dan jumpa lagi. Okey kawan, terima kasih menonton. Bagi kawan yang suka dengan video Cikta, boleh bantu Cikta tekan like, share, komen and subscribe supaya Cikta lebih bersemangat. Bye kawan dan selamat berpuasa.